Paderi Yahudi ini ingin menguji kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila kita sebut pasal ujian, pasti yang ada di dalam otak kita bahawa setiap manusia pasti akan menghadapi ujian. Tidak ada seorang manusia pun yang terlepas daripada ujian. Bezanya adalah berat atau ringan sahaja ujian yang dihadapi. Jadi pada video kali ini saya nak kongsikan kisah di mana seorang paderi Yahudi yang mahu menguji kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita dengar bersama-sama. Kisah ini terjadi kepada seorang Yahudi yang bernama Zaid ibnu Sa'idah. Suatu ketika Zaid ibnu Sa'idah mempunyai perjanjian hutang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid ni pun pergi bertemu dengan Rasulullah dan berkata kepada baginda. Kebetulan waktu tu ada Sayyidina Umar Al-Khattab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid pun cakap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu ni wahai keturunan Abdul Muttalib memang tak pernah menepati masa membayar hutang ya?" Okey, sebenarnya kalau anda semua nak tahu, Zaid ni tagih hutang pada waktu yang bukan sepatutnya tagih hutang. Bahasa mudahnya, hutang belum cukup tempoh lah. Bukan setakat itu saja, cara Zaid minta hutang pun dalam keadaan yang sangat kasar. Bila Sayyidina Umar dengar je bahasa Zaid kat Nabi SAW sangat kasar, waktu tu macam biasalah, Sayyidina Umar terus cakap kat Zaid sambil pegang pedang di tangan. Sayyidina Umar cakap, "Kalau bukan sebab perjanjian damai kaum muslimin dengan Yahudi, pasti aku dah potong lidah kau ni sebab bahasa kasar kau terhadap Nabi SAW." Zaid terus takut bila dengar Umar mula marah. Namun apa yang berlaku menjadi sebaliknya. Nabi SAW telah menegur Umar dengan berkata, "Wahai Umar, apa yang aku harapkan adalah bukan apa yang kamu katakan tadi pada Zaid, tetapi yang aku harapkan adalah kamu menegurku dan menasihatiku supaya aku membayar hutang awal sebelum ditagih. Dan sepatutnya kamu menasihati Zaid agar menagih hutang secara baik dan bukannya dengan cara kasar." Lalu Nabi SAW pun meminta Sayyidina Umar pergi ke rumah Nabi SAW dan ambil barangan Nabi SAW dan membayarnya kepada Zaid dengan jumlah tambahan 20 sak kurma. Sambung Nabi SAW, "Apabila kamu mahu membayar hutang, bayarlah dengan baik. Bahkan dibolehkan untuk kita membayar lebih dari hutang itu dengan syarat pemberian yang lebih itu tidak disyaratkan ketika hutang dibuat. Jika ada syarat, maka menjadi unsur riba yang diharamkan dalam agama Islam." Maka Sayyidina Umar pun pergilah ke rumah Nabi SAW dan ambil barangan untuk dibayar hutang pada Zaid. Waktu Umar bayar kepada Zaid hutang tersebut, Zaid bertanya pada Umar, "Wahai Umar, kenalkah kamu siapakah aku?" Lalu Umar berkata, "Aku tak tahu." Lalu Zaid menjawab, "Aku adalah Zaid bin Sa'idah." Umar pun berkata, "Aku pernah dengar nama itu. Dia adalah seorang ulama dari bangsa Yahudi." Lalu Zaid pun cakap, "Akulah orangnya." "Wahai Umar, tahukah kamu kenapa aku lakukan perkara tadi kepada Nabi SAW?" Jawab Umar, "Aku tak tahu." Lalu Zaid berkata, "Aku mendapati dalam kitab Taurat tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada di dalam kitab itu. Cuma satu yang aku ingin pastikan, betulkah sifat itu ada atau tidak, iaitu sifat pada akhlak Nabi SAW. Aku baca dalam kitab Taurat, sikap Nabi itu adalah kesantunannya atau kesabarannya mendahului emosinya. Tidak dicabar sifat santunnya itu, melainkan dia semakin santun dan sabar." Berkata Zaid lagi, "Maka ketika aku cabar Nabi SAW dengan mengatakan, 'Kamu ini keturunan Abdul Muttalib yang tidak pernah tepat membayar hutang,' ternyata baginda SAW masih tidak marah. Bahkan Rasulullah SAW marah pula kepada kamu Umar kerana mengancam aku yang lancang bercakap dengan baginda SAW. Bahkan Nabi SAW memberikan tambahan nilai hutang itu melebihi yang sepatutnya. Kata Nabi SAW, 20 sak tambahan kurma itu adalah sebagai ganti kerana Umar menakutkan aku." Maka di akhir kisah itu tadi, Zaid datang menemui Nabi SAW seraya mengucap 2 kalimah syahadah. Sesungguhnya ini adalah bukti kenabian Nabi SAW yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya dan menjadi sebab orang lain beriman kepada kitab itu akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan kisah ini dapat memberi manfaat dan iktibar kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Bercakap dengan fakta, yang penting jangan auta. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.